Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. So hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas pertama kita lah. Memandangkan semalam saya tak dapat buat kelas. So hari ini perjumpaan pertama kita untuk pada semester yang kedua. Okey. So apa yang saya cuba sampaikan pada awak pada hari ini adalah topik integration. So integration. So pada hari ini kita akan masuk topik integration. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai pengkamiran. Okey. Subtopik 1 pada hari ini iaitu integration of function. So bagaimana kita nak relatekan integration dan juga differentiation. So actually the first question yang ditanyakan dekat situ adalah what is integration? Okey, apakah itu integration? So kita lihat pada nota, so dikata kat situ integration is known as antiderivative. Okey, so dikata integration ni diketahui sebagai antiderivative. Okey, and then apakah itu antiderivative? So antiderivative is a reverse of differentiation. So dia cakap kat sini bahawa integration ni merupakan satu proses reverse terhadap differentiation. So kita lihat contoh yang diberi iaitu yang di atas, y equal to x cube over 3 plus c. Okay, c tu kita anggap sebagai constant. So asalnya adalah x cube over 3. So kalau kita differentiatekan x cube ni over 3, okay, let's say saya differentiatekan dia, so kita akan dapat let's say saya cari dy dx dia. So langkah pertama saya akan bawa 3 ke hadapan untuk didarabkan, and then kuasa kita tolakkan 1 akan jadi 2 dan bahagikan dengan 3. So hasilnya kita akan dapat x kuasa 2, which is yang kita dapat di sebelah kanan ni, nampak? Hasilnya dy dx bersamaan dengan x kuasa 2. Okay, so bermaksud sekiranya saya differentiatekan equation y ni, saya akan dapat bentuk dy dx. Okay, so apakah itu integration? Integration merupakan reverse process. Kalau differentiate tolak, kuasanya tolak, bermaksud pengkamiran ataupun integration, kuasanya kita tambahkan. Dan kalau differentiate kita darabkan, manakala untuk integration kita akan bahagikan. So kita tengok So let's say for example kita ada x kuasa 2 kita ada x kuasa 2, apabila kita integratekan, so kuasa kita akan tambahkan 1. So let's say saya buat proses integrate So integrate x squared dx. So kuasanya saya tambahkan 1, and then saya bahagikan dengan 3. So 2 tambah 1 juga. So plus c. So kita akan dapat hasilnya adalah x cube over 3 plus c, which is bersamaan dengan hasil yang di sebelah sini. So that's why kita kata differentiate ini merupakan satu reverse process terhadap integrate itu sendiri ataupun antiderivative lah. Okey, so itu penerangan secara simple yang kamu boleh tengoklah pada nota saya. Okey, so actually kamu dah tahu dia punya orang kata knowledge yang perlu tahu iaitu integrate adalah antiderivative. So apakah simbol integration? So simbol integration ini nampaknya simbol ni kalau sini saya panggil cacing lah. Dia bentuk ada kepala, ada ekor dia kan. So kita panggil cacing. So ini adalah integral sign. So integral sign. And then fx tu kita panggil integrand term that is being integrated. Dan dx adalah integrate with respect to x. Okay, let's say for example saya tulis saya buat simbol integrate, and then saya ada function fx dan saya ada dx. So bermaksud kalau cara bacaannya adalah integrate function fx ni with respect to x. Itu maksud dia. So dx dekat belakang tu menunjukkan yang belakang ni menunjukkan kita differentiate integrate with respect to apa. So kalau dx with respect to x lah. Kalau dy kita integrate with respect to y. Okey. So kita lihat pada page yang seterusnya. Okey. So kita lihat pada page yang seterusnya, so kita diberikan beberapa basic rule of integration. So kita go through one by one. So kita lihat yang pertama. So pada A, so kalau kita lihat integrate, ada tak constant kat depan dia? Tak ada kan? Dia tulis integrate dx sahaja. Integrate with respect to x. Actually, apabila dia tulis macam ni apabila nota kita tuliskan macam ni, so dia bukannya maksud tak ada constant, dia ada So dia integrate constant dia adalah 1. So 1 dx 1 dx. So integrate 1 dx. So integrate constant, kita akan dapat x di belakang dia. So kalau kita integrate 1, kita akan dapat x. Dan mesti ada plus c. Okay. So that's why dia akan jadi plus c. So hasil integrate
dx tadi, so kita akan dapat integrate 1 dx, which is integrate constant 1 akan dapat x plus c. Okay, let's say for example, kita pergi kepada basic rules yang kedua. Okay, basic rule yang kedua, integrate k dx. Sekiranya ada constant di hadapan dia, ada k. K tu kita anggap sebagai nombor lah. So, k dx. Okay, macam tadi tak ada nombor langsung. So, kita sebenarnya ada satu nombornya, cuma kita tak tulis. Okay, tapi untuk contoh yang seterusnya, dia kata integrate k dx. Let's say, for example, saya letak integrate constant yang saya nak pilih adalah 2. So, contohnya 2 dx. So, integrate 2 with respect to x. So, bila integrate constant, saya kata, kita akan dapat x di belakang constant kita. So, dia akan hasilnya kita akan dapat, integrate 2 akan dapat 2x. So, kita tambah x belakang dia. And then, plus c. Okay, semudah itu saja. Okay. Untuk jawapan akhir, kita mesti wajib tunjukkan ada plus c. Okay. Actually, okay, saya cerita semula. Integration ni terbahagi kepada dua. Satu definite integral, satu indefinite integral. So, kalau definite integral ni, dia mempunyai nilai. So, jawapan akhir kita akan dapat nilai. Tapi kalau indefinite integral, seperti mana yang kita buat sekarang ni, kita tiada had. Dia tak ada had, tak ada kosong hingga kedua ke. Maksudnya dekat sini, dekat kepala cacing ni tak ada A to B. Dia tak ada nilai. So, bila tak ada had, so bermaksud jawapan kita dalam bentuk function. So, dia ada wajib mesti ada plus C di belakang. So, plus C ni wajib dituliskan. Okay. Okay. So, itu basic rule yang kedua. Okay. Yang ketiga. So, kita lihat, dia kata, integrate x to the power of n dx. X to the power of n dx. So, kita dapat satu x dan mempunyai kuasa. So, bagaimana nak integratekan dia? So, pada kuasanya, kita tambahkan 1 dan kita bahagikan dengan n tambah 1. So, bahagikan dengan hasil kita punya integrate tadi, n tambah 1, bahagikan dengan n tambah 1. Dan jangan lupa mesti ada plus c. Dan diletakkan syarat, n tak boleh sama dengan negatif 1. So, kalau n sama dengan negatif 1, so, apabila kita tambahkan plus 1, dia akan jadi kuasa kosong. So, kita tak boleh nak selesaikan dia. So, itu ada cara yang special. So, kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan sekiranya x kuasa negatif 1. Okey. So, bermaksud cara ni kita boleh gunakan kecuali n sama dengan negatif 1. So, kalau kuasa negatif 1 tak boleh guna cara ni. Okey. Let's say kita tengok contoh yang diberikan. Okey. Saya gunakan warna hijau. So, let's say saya nak integratekan x to the power of 10. Dx. So, saya nak integratekan x to the power of 10 with respect to x. So, bagaimana cara untuk kita integratekan dia? Mudah saja. Kuasanya tambahkan 1. So, x to the power of 10 plus 1. Okay. And then, bahagikan dengan hasil kita punya pengambilan tadi, iaitu 10 plus 1 juga. So, jangan lupa mesti ada plus c. Okay, di belakangnya. Okay, and then, so kita akan dapat x to the power of 11 over 11 plus c. Okay. So, semudah itu saja cara untuk kita integratekan dia. So, dapatlah x kuasa 11 per 11 plus c. Okay, itu adalah hasil integration sekiranya kita dapat bentuk yang ketiga ni. Okay, kita pergi kepada bentuk yang seterusnya, D. Kita lihat kepada D. So, kita mempunyai constant dan kita ada function di dalam dia. Okay. So, macam mana tu? Okay, so kita tengok. So, properties ni mengatakan, so sekiranya ada constant, kita boleh asingkan constant tersebut. Okay, let's say for example, okay, integrate to fx dx. So, menggunakan properties ini, saya boleh keluarkan constant tu keluar. So, integrate fx dx. Okay, ni kita belum integrate lagi. Kita hanya menunjukkan properties yang mana kita boleh keluarkan constant tu di luar and then kita boleh integrate fx sahaja. Okay, semudah itu saja ya. Okay, and then kita proceed kepada basic rule yang seterusnya. Okay, ini melibatkan proses tambah tolak. Sekiranya melibatkan dua function. Let's say ada two function iaitu fx dan juga gx. So, ada fx, ada gx dan operasi yang terlibat adalah tambah dan juga tolak. So, apa yang kita boleh buat? So, kita boleh separatekan dia. So, kita boleh separatekan fx dan juga gx berasingan dan dipisahkan oleh operasi di tengah-tengah, iaitu sama ada tambah ataupun tolak. Okay, let's say for example, saya bagi satu contoh. Integrate 2x plus 5x squared. Okay, in bracket dx. Okay, let's say 2x tu adalah function yang pertama fx dan
5x squared tu adalah function yang kedua. So apa yang kita boleh gunakan melalui properties ini? So kita akan dapat integrate 2x dx. So kita separatekan dia, dan operasi di tengah-tengah ni tambah, so kita pisahkan dengan tambah, and then letak kepala integrate tu semula. So 5x squared dx. Okay, and then apa yang boleh saya lakukan lagi kat sini? Okay, so kita tadi dah belajar bahawa sekiranya ada constant di hadapan, kita boleh keluarkan constant tersebut. So hasilnya kita akan dapat 2 integrate x dx, and then plus 5 integrate x squared dx, and then kita boleh selesaikan lah. Okay, so integrate 2 integrate x akan dapat x kuasa 1. Apabila kita proses integrate, tak perlu tulis simbol dia, kita boleh terus tambahkan kuasa saja. So x1 plus 1 divided by 2. Okay, plus 5 x2 plus 1 divided by 3. Okay, dan jangan lupa ada plus c di belakang dia. So jawapan akhir kita akan dapat 2x to the power of 2 over 2. Okay, plus 5 over 3 x to the power of 3 plus c. So ni kita boleh simplifykan lagi. So inilah jawapan akhir kita akan dapat, iaitu x kuasa 2 tambah 5/3 x kuasa 3 tambah c. Okay, semudah itu saja. Okay, so itu properties yang kelima. So sekiranya terdapat dua function dan melibatkan operator tambah tolak, kita boleh separatekan dia. Okay, and then yang terakhir, so dalam bentuk f, bentuk f ni dia kata sekiranya dia mempunyai bracket, mempunyai bracket, dan dia ada kuasa di luar dia. Okay, so dia ada function di dalam dia, so ada maksudnya ada power di luar bracket. So formula yang kita boleh gunakan di sini, kalau kita lihat, so function yang dia beri itu kita salin je semula, kuasanya kita tambahkan 1, and then bahagikan dengan hasil perkamiran ke atas tadi, n plus 1, dan a ni adalah hasil differentiate yang ada di dalam ni. So kalau saya integratekan ax tambah b, so a dengan b tu adalah constant. So saya hasil differentiate a ni merupakan hasil differentiate terhadap a x plus b. So differentiate ax plus b, so a dengan b adalah constant, so saya akan dapat hasilnya a sahaja. That's why kat sini a. So a kat belakang tu merupakan hasil differentiate terhadap apa yang berada di dalam bracket tersebut. So ax tambah b kita differentiatekan, kita akan dapat a lah. So untuk bentuk ni biasanya kamu akan dapat yang di dalam ni berbentuk linear, berbentuk linear. So bermaksud x nya kuasa 1 sahaja. Okay, so kita tengok satu contoh. Okay, let's say saya reka satu contoh. Integrate, 2x plus 1 to the power of 2 dx. So kita nak differentiatekan function 2x plus 1 to the power of 2 with respect to x. Okay, so apa yang boleh kita buat di sini, para pelajar? Kita boleh gunakan formula ini. Dan dia ada bagi syarat, n tak boleh sama dengan negatif 1. Sama macam tadi, sama macam ni. Tak boleh juga n kuasa negatif 1. So yang lain boleh, kecuali n tak boleh sama dengan negatif 1. Okay, so macam mana nak gunakan formula ni? So kita akan mulakan proses integrate. So dia akan dapat, so kita bracket tu kita salin saja, 2x plus 1. So kuasanya kita tambahkan 1, n plus 1. So jadi 2 plus 1 bahagikan dengan 2 plus 1, hasil kita punya integrate tadi, and then darabkan dengan differentiate yang di dalam ni. So differentiate 2x plus 1, so kita akan dapat apa? 2x plus 1 kita differentiatekan dapat 2 saja. So bermaksud dekat belakang ni darabkan dengan 2. So a ni ataupun yang di sini merupakan hasil differentiate terhadap di dalam bracket. So hasilnya 2. Dan jangan lupa ada plus c. Okay, kita pemudahkan kita punya jawapan. So kita akan dapat, so 2x plus 1 to the power of 3, to the power of 3 over 2 times 2. So 2 times 3 akan dapat 6 lah, plus c. So semudah itu saja. Sebab 2 darabkan 3 dapat 6. So kita tak boleh simplifykan lagi. So itulah dia punya final answer. Okay, so ini adalah 6 basic rules yang kamu perlu tahu di dalam integration. Okay, mudah kan? Okay, kita lihat kepada example yang pertama.
Okay, example yang pertama. Kita lihat, find the following integrals. So, integrate 9dx. So, kita tahu sekiranya integrate constant, kita perlu tambahkan x di belakang constant kita. So, kali ni saya nak gunakan warna purple lah. Okay, warna purple. Okay, so integratekan 9dx. So, kita akan dapat hasilnya adalah 9x plus c. Okay, semudah itu saja. Sekiranya integrate constant, tambahkan x di belakang constant kita. Okay, so ini jawapan yang pertama. Mudah saja. And then, yang seterusnya, integrate 4x to the power of 7dx. So, 4x to 7 with respect to x. So, saya boleh apply properties yang mana saya boleh keluarkan constant terlebih dahulu. So, saya keluarkan 4 terlebih dahulu. So, keluarkan 4, tinggallah x kuasa 7 dx sahaja. Then, kita boleh mulakan proses integration. So, 4 tu kita salin. So, x kuasa 7, bila kita integratekan, kuasanya kita tambahkan 1 bahagikan dengan 7 tambah 1. So, kita akan dapat hasilnya iaitu plus c, jangan lupa. Dan simplifykan, kita akan dapat 4x to the power of 8 divided by 8 plus c. Okay, kita tengok, boleh tak kita simplifykan lagi? So, kalau boleh, kita simplifykan. So, 4 divided by 4 dapat 1. 8 divided by 4, kita akan dapat 2. So, the final answer is x to the power of 8 over 2 plus c. Okay, mudah je kan? Okay, so kamu boleh apply properties ataupun rules yang kita dah go through tadi. Okay, kita pergi lagi kepada contoh yang seterusnya. Okay, contoh C Okay, 2 over 3 to the power of, 3x to the power of 5 dx. So, saya nampak kita boleh keluarkan properties terlebih dahulu. So, let's say saya keluarkan dia punya constant iaitu 2 over 3 keluar. So, yang di dalam tinggal 1 over x to the power of 5 dx. Okay, so tinggal yang itu sahaja. So, adakah kita boleh integrate dalam bentuk ni? Tak boleh. So, kita kena ubah dulu. Kita bawa x ni ke atas supaya kuasa dia dx kuasa negatif 5. So, bila differentiate dengan integrate, kita tak boleh differentiate pada denominator. Kita kena bawa dia naik atas. So, dia akan jadi, saya tukar bentuk dahulu. So, dia akan jadi integrate x to the power of negative 5 dx. Okay, dekat sini barulah kita boleh mulakan proses integration. So, salin semula 2 over 3. So, proses integrate, kita tambahkan 1 pada kuasa. So, x to the power of negative 5 plus 1 over negative 5 plus 1 plus c. Okay, so kita permudahkan jawapan kita. Kita akan dapat 2 over 3. So, x to the power of negative 5 plus 1, kita akan dapat x to the power of negative 4 over negative 4. Okay, plus c. Okay, apa yang boleh kita buat lagi? Kita tengok, kita boleh simplifykan tak? Okay, kalau kita boleh simplifykan, kita simplifykan. So, saya nampak kita boleh simplifykan yang mana negative 4 tu kita boleh kecilkan. Okay, so kecilkan 2 divided by 2 equal to 1. Negative 4 divided by 2 akan dapat negative 2. So, the final answer is 1 over, padam semula. Okay, so the final answer is kita guna warna pink lah. Kita akan dapat 1 over negative 12x to the power of 4 plus c. Yang mana x kuasa negatif 4 ni saya bawakan ke bawah pada denominator, dia akan jadi positif. Dan bukan 12 negative 2 times with negative 3 akan dapat negative 6. So, bukan negatif tu jawapannya. So, negative 6. Okay, kita betulkan kejap. So, dia adalah negative 6. Okay, so inilah final answernya, iaitu 1 over negative 6x to the power 4 plus c. Okay, dan kita pergi kepada bentuk yang seterusnya, bentuk yang D. Bentuk yang D. So, integrate 2x squared minus 3x plus 5 dx. Okay, so mudah saja untuk para pelajar selesaikan. So, kalau nak kita pecahkan satu-satu pun boleh, tapi peringkat awal ni saya nak awak belajar bagaimana menggunakan dia punya rules. So, kita boleh lihat. So, kita boleh separatekan, memandangkan ada 3 term. So, kita boleh pecahkan kepada 3 kepala of integrate tu. So, yang pertama, saya akan pecahkan kepada 2x squared dx. Dia mesti, bila ada kepala, mesti ada dx kat belakang dia. And then, integrate 3x dx. And then, plus integrate
5 dx. Okay. Then kita boleh apply properties lagi. 2 kita boleh letak di luar. And then tinggallah x kuasa 2 dx sahaja. Sama juga dengan 3 boleh letak di luar. Tinggal x sahaja di dalam. Dan and then integrate 5 ataupun constant kita boleh integrate terus kan. Okay. So kita just tuliskan. Ni kalau kamu tak buat macam ni pun tak apa. Tapi saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan properties ni. Kita boleh je integrate terus kan. Tapi kita nak apply properties. Nak tunjuk saja. Okay. So kamu akan dapat hasilnya 2x. Okay. 2 tambah 1 akan jadi 3. Bahagikan dengan 3. Nampak tak? So tu hasil dia. Okay. And then 3. So integrate x akan dapat 1 tambah 1. 2. Bahagikan dengan 2. And then yang lastly, integrate constant, kita akan tambah x pada belakang constant kita akan dapat 5x. Dan jangan lupa letak tambah c. Okay, semudah itu saja. So, ada plus c. So, kamu akan dapat, kita simplifykan jawapan kita akan dapat 2 over 3x cube minus 3 over 2x squared plus 5x plus c. Okay, semudah itu sahaja untuk kita dapatkan hasil integration kita. Okey, tak ada apa-apa yang kita boleh simplify kan. So kalau tak ada, kita biarkan saja. Okey. So kita lihat pada dua contoh yang seterusnya. Okay, macam mana kita nak selesaikan contoh yang ni? So okey, saya rasa yang ni kamu boleh expandkan dia. So memandangkan dia kuasa 2. Okey. Kuasa 2. So kita boleh expandkan dia supaya kita boleh integrate kemudian. Ataupun okey, itulah saya rasa caranya yang terbaik. So kita expandkan dia. So sebelum kita integrate, better kita expandkan terlebih dahulu, iaitu 2x squared plus 1 to the power of 2. So bila kita expand, kita akan dapat 2x squared plus 1 times plus 1. So dx. So kita akan dapat 4x to the power of 4 plus 4x squared. Okay, and then plus 1. So ini adalah hasil expand kuasa 2 tadi So darabkan dengan dirinya sendiri, ni hasil dia dapatlah 4x kuasa 4 tambah 4x kuasa 2 tambah 1. And then barulah kita boleh start integrate term by term. So integrate 4x to the power of 4, kita akan dapat 4x to the power of 4 plus 1 akan dapat 5 divided by 5. And then differentiate 4x squared. So 4x2 plus 1 dapat 3 over 3. And then differentiate 1 akan dapat x. Dan jangan lupa ada plus c. Okay, semudah itu sahaja untuk kita selesaikan dengan soalan E. Okay, bagaimana pula dengan bentuk yang terakhir ni untuk pada hari ini? Okay, so sekiranya kita dapat bentuk macam ni. So pada numerator ni, pada numerator ni kita boleh expandkan terlebih dahulu. So kita expandkan kita punya equation. So pada numerator, so kita akan dapat, kita expand terlebih dahulu. So hasil expand kita akan dapat 15 tambah 3x tolak 5x. So kita akan dapat negative 2x minus x squared over x to the power of 4. So yang 15 tolak 2x tolak x kuasa 2 ni merupakan hasil expand pada numerator tadi. Okey. Dan jangan lupa kita ada bahagikan dengan x kuasa 4 di bawah. So dx. So bila kita dah expand pada numerator, so kita ada satu penyebut dekat bawah ni. So macam mana kita nak buat? So apa yang boleh saya lakukan adalah kita mesti separatekan dia terlebih dahulu. So dia akan jadi bentuk macam inilah. So 15 per x kuasa 4 dx tolakkan dengan 2x per x kuasa 4 and then tolakkan dengan x kuasa, integrate. Okay, cara penulisan kena betul So saya cakap tadi, kalau ada kepala integrate mesti ada dx di belakang dia, and then tolakkan dengan integrate x kuasa 2 bahagikan dengan x kuasa 4 dx. So saya dah separatekan term by term, yang mana saya dah pecahkan mengikut dia punya denominator, ada x kuasa 4 kat bawah. So sebelum kita integrate, kita simplify terlebih dahulu. So integrate 15 x kuasa negatif 4 dx. Sebab kalau kat denominator kita tak boleh nak integrate. Okey, yang ni
X divided by X to the power 4 akan dapat X to the power of 3. So, kita akan dapat integrate 2X to the power of negative 3 dx. Okay, and lastly, kita simplify dahulu X kuasa 2 bagi dengan X kuasa 4 akan dapat 1 per X kuasa 2 which is bersamaan dengan X kuasa negatif 2 dx. Okay, so barulah kita boleh mulakan proses integration. So 15, so X kuasa negatif 4 tambah 1 bahagikan negatif 4 tambah 1 akan dapat negatif 3. Okay, seterusnya integrate 2X negatif 3. So negatif 3 plus 1 kita akan dapat negatif 2 divided by negatif 2. Okay. Minus, okay, negatif 2 plus 1 kita akan dapat negatif 1 over negatif 1 lah. Okay, plus C. Okay, plus C. Okay, so kita simplify kan. So 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 dapat 5. Sorry, 15 bagi 3 akan dapat 5. So ada negatif, so negatif 5 lah. So negatif 5. X to the power of negative 4 plus 1 akan dapat X to the power of negative 3. And then negative 2 divided by 2 akan dapat 1. So negatif akan jadi positif. And tinggallah X kuasa negatif 2. And lastly negatif divided by negatif akan dapat positif 1. So dia akan dapat plus 1 over, sorry, X to the power of negative X plus C. So jawapan akhir kalau in the simplest form, kita tak boleh tinggalkan jawapan kuasa dalam bentuk negatif. So kuasa kita mesti dalam bentuk positif. So kita akan dapat final answer is negative 5 over X cube plus 1 over X squared plus 1 over X plus C. So itulah kita punya final answer. So that's all for today. So hari ni kita dah belajar bagaimana untuk melakukan proses integration yang basic, yang asas, yang mana kamu dah pernah belajar di sekolah menengah. Cuma untuk kita recap saja untuk kamu ingat kembali. So kamu lihat balik bagaimana basic rules dia, dan kita dah perkenalkan bahawa integration ni merupakan antiderivative ataupun proses reverse proses terhadap differentiation. Okay, so ada soalan DIY ni, so kamu boleh jadikan sebagai homework di hostel. So boleh buat, ada 3 soalan A, B dan C. Okay, so cuba buat sendiri terlebih dahulu. Kalau tidak dapat selesaikan, so boleh bertanya saya. So that's all for today. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi di video akan datang.